أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pagi ini masih lagi memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bersama sekali lagi dengan rakan-rakan yang mengikuti kelas ini dalam usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, yang mana usaha ini adalah sebahagian daripada apa yang Allah arahkan kita ataupun berikan panduan kepada kita di dalam surah Al-Ankabut tu ayat 69, di mana Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ayat tu Allah mengatakan, dan orang-orang yang bermujahadah ni jahidu fina tu bermakna yang bermujahadah di dalam urusan agama kami. Dalam urusan agama kami ni, jadi Allah janjikan dengan pemberian hidayah. Ya, pemberian hidayahnya menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Ya. Yang ni yang kita nak cari dalam kehidupan kita ni. Kita nakkan hidayah dan jalan-jalan Allah tu, Allah tunjukkan kepada kita apa yang betul dan apa yang tak betul tu Allah tunjukkan kepada kita supaya kita memelihara kehidupan kita. Kita ambil yang betul, yang tak betul tu kita jadikan panduan untuk mengelakkan daripada kita melakukan kesilapan. Ya. Caranya macam mana? Kita kena faham Al-Quran tu. Ya, faham, dan kita kena berusaha untuk memahami Al-Quran. Ya. Kalau dulu kita hanya membaca tanpa memahami, dah sampai masanya untuk kita bermujahadah, belajar sungguh-sungguh. Ya. Kalau boleh setiap hari tilik Al-Quran tu betul-betul. Ya, tengok kalimah-kalimah tu betul-betul sehingga kita mengenali, ya, dalam ayat itu. Itu salah satu daripada proses kita menyahut tuntutan Allah untuk kita bersungguh-sungguh dalam, ya, mengerjakan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah, terutamanya dengan Al-Quran. Ya. Okey, so kita teruskan perkongsian kita. Masih lagi kita masuk ke bahagian Al-Mu'minat. Ya, Al-Mu'minat dalam berbagai-bagai bentuk ataupun keadaan yang digunakan untuk menyesuaikan penggunaan kalimah tu di dalam ayat. Ya, kalau penggunaan kalimah tu dalam bentuk objek di dalam ayat tu, maka dia akan mengambil i'rab yang mansub. Kalau dia terikat dengan kalimah-kalimah yang memajrurkannya, maka dia akan mengambil i'rab yang majrur. Ya. Kalau dia terbabit dengan cerita dia, ya, cerita tentang dia tidak terikat dengan perkara-perkara lain dan dia tidak disabitkan oleh perkara-perkara lain dan kalimah-kalimah lain, maka dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Ya. So kita kena mengenal lah, ya, yang mana satu marfu', macam manakah penulisannya, apa dia mengambil bentuk marfu' ataupun status. Sebab i'rab ni mana dia apa? Status. Ya. Status kalimah tu.
bukan saja makna dia sama. Marfu'nya, mansubnya dan majrurnya, kalau kita tengok terjemahan dia sama ya. Semua tu membawa erti perempuan-perempuan mukmin. Tapi konteksnya berbeza bila i'rabnya berbeza. Ayat tu yang kita nak fahami tu ya. Okey, kalau kita tengok di sini ada kes baris depan, ta baris depan, iaitu dhammah, bermakna dia marfu'. Ya. Kenapa dia marfu'? Sebab dia adalah isim sifat kepada wanisaun. Ya, dia adalah isim sifat. Apabila mausufnya marfu', so dia kena marfu'. Itulah sebabnya kenapa mukminatun tu mengambil kalimah yang marfu'. Ya. Bila di bawah, dia mengambil baris bawah pula dah, bukannya baris hadapan. Makna dia sama. Ya, yang ni pun perempuan-perempuan mukmin. Di sini pun perempuan-perempuan mukmin juga. Ya, makna sama tapi konteksnya berbeza. Di sini adalah dia bukannya isim sifat. Dia adalah objek. Ya, dia maktuf dan objek. Ya, dia maktuf dan objek. Automatically dia bermaktuf kepada objek. Sini asalnya di sinilah al-mu'minina ni adalah objek kepada tara. Tara ni kata kerja, ya, kata kerja dipanggil muta'addi, kata kerja yang mengambil objek. Jadi dia menjadi objek, kemudian objek yang pertama ni memerlukan tambahan. Bukannya maknanya bukan mereka sini sahaja yang kamu melihat tu, tapi kamu melihat juga perempuan-perempuan yang mukmin. So dia dipanggilkan maktuf, iaitu tambahan kepada al-mu'minin. So bila dia tambahan, dia mesti diselaraskan dengan al-mu'minina. Non baris bawah dengan ya non menunjukkan dia sini adalah mansub. Ya, mansub sebab dia adalah objek kepada tara. Jadi dia mesti mansub. Bukannya majrur. Jadi bila dia mansub, bila nak tambah satu lagi kumpulan kepada al-mu'minina tu, dia pun mesti mengikut sekali, iaitu mestilah dia mansub. Ya, so di sini dia al-mu'minati adalah mansub. Iza ja'akumul mu'minatu, balik marfu'. Ya, balik marfu'. Okey. Kenapa dia marfu'? Dia sekarang ni ialah menjadi fa'il pula. Dia menjadi fa'il kepada kata kerja ja'a ni. Ya, ja'a. Jadi ja'a ni ialah telah datang. Telah datang kepada kamu. Iza ja'akum bermakna apabila telah datang kepada kamu. Jadi siapakah yang telah datang tu? Al-mu'minatu. So al-mu'minatu adalah apa? Fa'il. Ya, fa'il kepada ja'a. So dia mesti marfu'. Ya. So sini tadi marfu' bukannya fa'il. Sini marfu' kerana dia isim sifat kepada nisa'un. Sini dia juga marfu'. So maknanya kes marfu' pun walaupun dia marfu', dia ada kes yang berbeza. Ya. Dia ada status, dia ada situasi yang berbeza, konteks di dalam ayat itu. Nah, begitu juga majrur. Mungkin kita akan lihat beberapa kes majrur, tapi majrurnya satu kalimah tu dengan majrurnya kalimah yang sama di dalam ayat lain mungkin berbeza. Ya. Okey. Sini marfu' kerana dia isim sifat. Sini marfu'nya kerana dia adalah fa'il, ya, kepada ja'a. Okey. Fa'in
alimtumuhunna mu'minatin. Fa in alimtumu, fa in maka jika, ya. Jika alimtumu kamu mengetahui mereka. Alimtumuhum mereka tu siapa? Mu'minatin. Mu'minatin. Alimtumu, so yang ni bila ada tanwin tu bermakna dia adalah nakirah, ya. Macam ni juga. Bila dia bertanwin bermakna dia nakirah, ya. So dalam ni bila kamu mengetahui mereka tu siapa? Mu'minatin. So mu'minatin akan menjadi objek kepada yang kamu ketahui tu, ya. Yang kamu ketahui, so dia mengambil baris bawah ni adalah kerana dia yang mansub. Mansub, ya. Tapi dalam bentuk nakirah tidak ada alif lam ta'rifah. Kita tengok iza ja'aka sama dengan yang atas ni, ya. Iza ja'akumul mu'minatu, dia bentuk dia mestilah sama kerana dia apa? Konteks yang sama, iaitu dia adalah fa'il. So marfu'nya di sini sama dengan marfu'nya di sini. Ya, sebab dia adalah fa'il kepada ja'a. Yang sama tadi, sini pun ja'a. Ya, fi'il madhi dia ada fa'il dia, pelakunya kepada perbuatan tu ialah al-mu'minatu. So semua fa'il pelaku kepada kata kerja mestilah marfu', ya, no choice. Memang kena marfu', jadi marfu' lah dia. Begitu di sini juga marfu', ya, juga cuma bezanya di dalam ayat ni ialah kum dengan ka, itu saja, ya. Tapi ini adalah objek kepada ja'a, ya, objek kepada ja'a. Yang ni objek kepada ja'a yang plural, yang jamak kamu semua. Maknanya apabila telah datang kepada kamu semua, maknanya kepada orang ramai lah, yang ditujukan kepada orang ramai itu, ya. Siapa yang datang tu? Al-mu'minatu, ya, iaitu perempuan-perempuan yang yang mukmin, ya. Di sini pula apabila telah datang kepada engkau. Yang ni maknanya ayat ni ditujukan khusus kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad, sebab seorang. Yang ni ramai mana orang Islam, ya. Tapi siapa yang datang tu sama juga, iaitu al-mu'minatu. Okey. Sini waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati. Sekarang ni ta baris bawah. Kes ni ialah kes majrur, ya. Kes majrur kenapa? Dia adalah maktuf kepada lil mu'mini sebelumnya. Lil ni lam harfun jar. Bila lam harfun jar, makna mu'minin di sini adalah majrur, ya. Yang tadi kita tengok lil mu'mini, yang mana tadi ni yang ni, ya. Yang ni mukminin juga, tetapi mukminin di sini ialah mansub. Mansub kepada liyudkhila, ataupun ni yang ni pun ada mukminin juga. Ya, al-mukminin ni adalah mansub sebab tadi kita dah terangkan dia adalah objek kepada tara. So di sini pun mukminin juga, tapi dia adalah majrur disebabkan oleh harfun jar. So dia bila dia majrur, jadi apa? Maktuf dia, tambahan dia mesti ikut dia yang majrur. Sebab itulah dia di baris bawah, ya. So kita tidak boleh letak baris depan. Walil mu'minina wal mu'minatu, tak boleh, ya. Sebab dia dah diselaraskan oleh waw atifah, ya. Sini pun ada sebenarnya sama je kes, iaitu yang ni majrur tetapi yang ni adalah mansub. Innallazi nafatanul mu'minina.
Sesungguhnya orang-orang yang fatanu ni maknanya yang menyeksa ataupun memberi tekanan, memberi kesusahan, ya, biasanya dalam bentuk yang asalnya ialah fitnah lah, ya. Fitnah ni maknanya ujian, memberi ujian, ujiannya dalam berbagai-bagai bentuk, ya. Nah, jadi orang-orang yang mengadakan fitnah ataupun bentuk ujian dalam biasanya dalam bentuk apa? Memfitnah ataupun menyeksa, memberi kesusahan kepada al-mu'minina. So yang ni mansub. Okey. Dan bila ditambah bukannya al-mu'minin saja, nak ditambah dengan al-mu'mina. Jadi al-mu'mina tu kenalah baris bawah, menunjukkan dia juga mansub, ya, mansub kepada yang ni dipanggilkan maktufu ilaih, yang ditambahkan kepadanya. Yang ni yang ditambahkan ataupun tambahan. Apa tambahan ni kepada mana? Al-mu'mini. So yang ni dipanggilkan maktufun ilaih, ya, kepadanya. Nah, itu penggunaan waw atifah, ya, di dalam ayat ini. Dan kita ini pun sama, ya, banyak kes waw atifah kita telah melihat. Okey. Jadi apakah al-mu'minat sini dalam konteks ayat ni? Ini surah Al-Buruj rasanya. 85 ialah surah Al-Buruj lah. Iaitu Allah nak mengatakan kepada kita orang-orang yang fatanul mu'mini, ya. Cuba kita tengok makna sebenar dalam Al-Quran, ya. Fatanul ni, kalau ini bahasa Inggeris, cuba kita tengok bahasa ini, ya. Fatanu tu di dalam apa? Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Tortured. Betul lah. Tortured tu maknanya yang menyeksa. Tengok bahasa Melayu, kalau nak bahasa Melayu kita right click saja, ya. Translate ke Melayu. So dia kata menyeksa. Fatanu tu maknanya menyeksa. Jadi Allah nak mengatakan innal ladzina fatanul mu'mini, sesungguhnya orang-orang yang menyeksa orang-orang mukmin. Maknanya orang-orang yang menyeksa tu bermakna dia bukan orang mukmin lah, ini orang kafir, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyeksa orang-orang mukmin dan perempuan lelaki mukmin dan perempuan-perempuan mukmin. Ya, so obviously orang ni orang kafir lah ni, ya. So malam, kemudian sum ialah harfun ataf, ya, atfun, ataf ni maknanya penyambung, ya, penyambung. Kemudian lam yatubu, ya, lam ni ialah harfun nafiah, tidak yatubu, ya dengan waw dengan alif ziyadah ni bermakna mereka. Dan mereka tidak bertaubat. Itu maksud dia, ya. Kemudian mereka, mana mereka dia? Ya dengan waw alif ni mana mereka. Lepas tu tidak tubu ialah bertaubat. Ya, so bila kita membaca ayat-ayat Quran, ya, kalimah-kalimah kita kena kenal komponen-komponen tu. Jadi bila nak menterjemahnya kena pandai susun, ya. Dia sebab dia terbalik-terbalik sikit, ya, daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia straight saja daripada kalau Rumi daripada kiri ke kanan, ya, straight je ikut apa. Tapi Arab tidak. Ya, Arab tengok, ya. Kemudian mereka dulu mana? Mereka ya dengan wa'lim, mereka dulu. Lepas tu tidak. Ambil lam. Ya, kemudian balik ke tubuh. Tu cara nak menterjemahkan dia. Kemudian mereka tidak bertaubat. Ya, itu lam yatubu. Okey, sebagai panduan
Bila ada kalimah lam, perbuatan selepas lam mesti mengambil i'rab yang majzum. Ya. Kita selalu dengar tadi apa? Marfu', mansub, majrur, ya. Tetapi ada satu lagi i'rab kepada fi'il mudhari' iaitu majzum. So apakah kes kalimah yang majzum? Kalimah kes dia ialah bila perbuatan tu tidak berlaku. Perbuatan tu tidak berlaku. Sebagai contohnya, kenapa dia tidak berlaku? Lam ni lah yang menunjukkan perbuatan tidak berlaku. Apakah perbuatannya? Ialah bertaubat tu. Jadi mereka tidak bertaubat. So bila kes tidak bertaubat ataupun apa saja kes yang tidak melakukannya, so dia mesti mengambil i'rab yang majzum. Ya, majzum. Macam mana nak menguatkan supaya dia menjadi majzum? Ada kalimah lam ni. Lam ni yang membuatkan apa? Kalimah ya menjadi yatubu. Tanda majzum ialah yang jamak waw alif ziyadah, ya, di akhir kalimah yatubu. Itulah menunjukkan yatubu tu tak berlaku. Ya, kalau dia berlaku, dia akan tukar bentuk lain, ya. Kalau tak berlaku, bermakna tidak ada lam lah. Sebagai contohnya, kita kata kemudian mereka bertaubat. Ya. So kemudian mereka bertaubat, ya. Kes tidak ada lam. Jadi perbuatan bertaubat ialah perbuatan yang berlaku. Bila berlaku, dia mengambil i'rab yang marfu'. Ya, dia akan mengambil i'rab yang marfu', bukannya majzum. Marfu' maknanya perbuatan tu berlaku, ya, dan terus berlaku. Majzum bermakna perbuatan tu tidak berlaku. Tanda majzum ialah waw alif ziyadah. Tanda marfu' dia tukar, bukannya waw alif ziyadah tapi waw dengan nun baris atas. Jadi kalimah ni akan menjadi yatubuna. Tidak ada lam. Summa yatubuna sebagai contoh, ya. Bila kita sudah memahami konsep-konsep kaedah ni, sebenarnya kita boleh membina, ya, ayat tu sendiri, ya. Kita faham, kita boleh bina ayat tu, ya. Sebab ayat tu walaupun tidak ada dalam ayat ini, tapi dalam ayat-ayat lain dia menggunakan pembentukan yang sama kaedahnya. Apabila mereka itu bertaubat, jadi dia akan gunakan yatubuna, tidak ada lam. Ya. Tapi dalam konteks ini, ayat ni nak menunjukkan mereka yang mana tadi? Waw al-ziyadah ni yang jamak ni menunjukkan kepada yang ni tadi, allazina ni. Allazina dia apa dia buat? Dia menyeksa. Jadi orang-orang yang menyeksa, Allah kata apa dia? Kemudian mereka tidak bertaubat. Dahlah dia menyeksa orang mukmin dengan mukminat ni, tetapi kemudian dia tidak bertaubat. Jadi Allah nak kata apa orang macam ni? Ya, jadi Allah kata falahum, maka bagi mereka, ya. Fa adalah apa? Fa istinafiyah. La ni adalah harfun ja, ya, bagi. Lepas tu hum ialah isim dhamir yang majrur. Ya, tengok la dengan hum ni ialah jar wa majrur, ya. La ni adalah harfun jar bagi isim dhamir. Kalau bukan isim dhamir, la ni mengambil baris bawah, ya, tetapi ini adalah isim dhamir. Isim dhamir tidak mengambil li, dia mengambil la saja, ya. So, maknanya la dengan li itu adalah huruf yang sama bermakna bagi, iaitu harfun jar. So bila harfun jar, isim selepasnya tak kira apa isim, sama ada isim dhamir ataupun isim bukan dhamir, isim lazim, isim masdar, isim makan, isim zaman, tak kira apa, ya. Bila ada harfun jar, dia mesti majrur. Jadi hum walaupun tidak ada baris bawah, ya, dia adalah kalimah yang majrur.
Ya, sebab dia mabni, ya. Dia tidak boleh tukar tulisannya. Ya. Okey. Kenapa dia mengambil hum tidak him? Itu pun yang perlu kita kenal, ya, iaitu kerana lam ni berbaris di atas. Sebab tu dia kena ambil hum. Ya, sebab itulah undang-undang isim dhamir hum dengan him. Kalau huruf sebelumnya berbaris atas, dia ambil hum. Kalau huruf sebelumnya beri bawah-bawah, dia mengambil him. So, contohnya bihim, hulu bihim. Ya, ba tu beri bawah, dia kena ambil him, tak boleh ambil hum. Itu faedah. Ya. Bila kita membaca tu, kita faham kenapalah dituliskan falahum, bukannya falahim. Ya. So kalau kita faham, kalau ada orang bertanya dengan kita, kita boleh menjelaskannya dengan baik. Ya. Jadi sekarang ni Allah kata maka bagi mereka. Apa dia bagi mereka tu? Azabun. Ya, azabun. Asal di sini tuan-tuan dan puan ialah azabun. Ya. Sebab semua kata kerja kalau tidak ada alif lam ta'rifah, dia bertanwin. Ya, dia adalah nakirah. Tetapi di sini kenapa dia hilang tanwin? Kerana dia berkait dengan jahannama. Azabu jahannama sudah menjadi kaitan kita panggilkan idhafah. Idhafah, ya. Idhafah ni ialah sandaran. Sandaran azab ni kalau tidak ada jahannam, azab ni dia makna dia tergantung. Ya, tergantung. Jadi kena ada kalimah kedua nak memenuhkan makna dia. Azab apa? Azab jahannam, ya. Jahannam ni apa dia? Nama satu neraka, ya, dipanggilkan neraka jahannam, ya. Jadi hilang tanwin dia sudah menjadi mudhaf. Yani mudhafun ilaih, ya, yani mudhafun ilaih. Sebab ini adalah idhafah, ya. Saya pergi detail sikit hari ini nak membagi contoh pada tuan-tuan macam mana nak mengenal kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran supaya kita memahami, ya, kenapa baris-baris tulisannya, ya, dibentuk di dalam ayat Al-Quran tu, ya. Kita mengenalnya perlahan-lahan. Okey. So ini adalah idhafah, jadi yang ni adalah mudhafun ilaih yang majrur. So tetapi persoalannya kenapa mim bukannya baris bawah? Ya, kalau kita kata majrur patutnya jahannami. Tapi tidak, ya, sini dia jahannama pula dan dia tidak ada alif lam ta'rifah. Sepatutnya kalau tak ada alif lam ta'rifah, dia isim nakirah. Nakirah sepatutnya ada tanwin. So ini ada dua isu yang kita kena jawab. Kenapa baris atas dan kenapa tidak bertanwin? Ya, kenapa tidak itu? Itu faedah yang kita perlu kenal, ya. So jawapan dia ialah kerana jahannama ni adalah kalimah dalam kumpulan apa kita panggil ghairul munsharif, ya, ghairul munsharif ataupun mamna'un minas sarfi. Itu Arab dia lah, ya. Maksud dia apa? Kalimah-kalimah yang mana tidak mengambil tanwin, tu pertama, ya. Dia dalam nakirah, dia tidak mengambil tanwin. Bukan sebab dia mudhaf, sebab dia mamnu' minas sarfi. Dia daripada kumpulan mamnu' tu makna apa dia? Mamnu' tu maknanya ditahan, ya. Ditahan dari mina tu, dari as-sarfi tu berubah. Jadi kalimah-kalimah ni hanya boleh mengambil baris depan yang tak bertanwin dengan baris atas yang tidak bertanwin. Itu saja. Dia tidak boleh mengambil bawah dan dia tidak boleh mengambil tanwin. Jadi maknanya dalam keadaan majrur, dia tidak mengambil baris bawah. So dia akan mengambil baris atas. So dan dia mesti tidak bertanwin.
Itu sebabnya dalam ni kes ni dia jadi azabu jahannama. Jangan baca nami ya. Tak boleh ya. Jahannamu boleh tetapi bukan dalam konteks ni ya. Konteks ni dia sebab dia majrur. So majrur dia mengambil baris atas. Majrur tidak mengambil baris depan ya untuk mamnu' minas sorfi. Bila majrur saja dia ambil baris atas bukannya baris bawah, dan baris atas tu mestilah tidak bertanwin ya. Lepas tu walahum, ini tambah je, bermakna sekarang ni ini falahum lahum azabu jahannam, satu cerita. Kemudian Allah nak tambah lagi satu cerita, apa dia? Lahum azabul hariq. So mana waw ni waw atifah lah ni. Ya, waw atifah. Ini penambahan dia kepada yang ni. Lahum azabu jahannam satu. Lepas tu Allah nak tambah lagi jenis azab tu macam mana. Lepas azabul hariq. Ini pun nama neraka juga ya. Neraka Jahannam ni neraka yang menghinakan ya, yang sangat jelik lah kalau masuk dalam neraka Jahannam ni ya, neraka yang sangat-sangat menghinakan ya. Kemudian yang ni azabul, sekali lagi dia tidak bertanwin kerana dia mudhaf ya. Al-hariq, sekarang ni yang ini ada alif lam ta'rifah. Sini tadi Jahannam dia tidak ada alif lam ta'rifah ya. Jadi sini adalah isim ma'rifah. Sini dia nakirah tapi dia tidak boleh mengambil tanwin. Dia sebab mamnu' minal sorfi ya. Di sini tidak. Ini adalah kata nama biasa dengan nama kepada satu neraka yang hariq ni ialah neraka yang menjulang-julang api dia ya. Api dia sangat besar dan sangat tinggi dan sangat panas ya. Itu dipanggil azabul hariq. Ini maknanya apa? Inilah ganjaran ya. Ganjaran ataupun balasan. Balasan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyeksa orang-orang lelaki mukmin dan menyeksa orang-orang lelaki perempuan mukmin ya. Kemudian mereka tu tidak mereka tidak bertaubat ya. Ada bunyi luaran sikit ya. Kalau apa kena mute kan lah ya. Okey, mereka tu tidak bertaubat. Jadi Allah kata apa? Falahum azabu jahannam, satu, bagi mereka tu ialah azab ya, neraka jahannam, dan itu wa atifah. Dan bagi mereka juga apabila kita menggunakan atifah, perkara yang sama tu kita letakkan juga ya. Yani maka bagi mereka, lahum sini kita masukkan juga, dan bagi mereka juga azabul hariq ya, azab neraka yang terlampau panas ya, apinya ya, api yang besar, api yang menjulang-julang. Itulah sebagai gambaran kepada kita untuk memahami kalimah yang kita nak kenal ke tadi. Asalnya ialah al-mu'minati ya. Dalam ayat tu kita yang ni ya, akhir sekali ya untuk perbahasan kita kepada kalimah-kalimah mukminat, iaitu jamak kepada mukminatun ya. Mungkin selepas ni kita akan sentuh sedikit beberapa contoh di sini juga dalam bentuk jamak, tetapi yang ini memain peranan sebagai isim sifat ya. Yang tuan-tuan lihat ada 4 ni ya. Okey, adalah isim sifat. Di sini pun dia ada kata adjektif tu ya. Adjektif tu makna dia memainkan peranan pakai sifat ya. Sifat yang berbeza sikit daripada atas. Di atas ni yang kebanyakannya sama ada objek
ataupun fa'il ataupun dia terikat dengan kes yang majrur, ya. Di sini dia nak menceritakan peranan al-mu'minati ini sebagai isim sifat, sifat kepada mausuf. Maknanya kalau ada sifat tu adalah mausuf, ya. So ini mungkin kita akan kongsikan pagi besok sebelum kita juga berkongsikan dengan kalimah yang mufrad dia, ya. Muannas kita panggil mufradah, iaitu mukminatun. Mukminatin kita tengok dalam konteks ayat, ya. Sebenarnya di sini pun dia mengambil peranan sebagai sifat, ya. Kalau tengok di kiri adjektif, ya, iaitu dia active participle. Jenis dia ialah active participle, masih lagi isim fa'il. Tapi isim fa'il ini berfungsi sebagai sifat. Ada isim fa'il berfungsi sebagai isim fa'il sahaja, ada isim fa'il berfungsi sebagai sifat. So dalam kes ni, begitu juga yang ni, ya, dia ni sebenarnya isim fa'il, tapi dia berfungsi sebagai kata sifat. Itu yang kita boleh kongsikan selepas ni, ya. Di sini, ya. Lepas tu di bawah ni dia kata berfungsi sebagai kata nama, ya, isim fa'il tapi berfungsi sebagai kata nama, ya. Cuba mana dia nak menceritakan dia sebagai kata nama sahaja, bukannya sebagai sifat, ya, ataupun objek, ya, ataupun perkara-perkara yang terbabit dengan kalimah-kalimah lain yang mempengaruhinya, ya. InsyaAllah besok yang ni kita sambung, ya. Kita yang besok kongsikan yang ni, kongsikan ini sikit, dan juga yang ni kita habiskan, ya, perbahasan kita tentang kalimah yang dibangunkan daripada alif mim nun, ya. Dan minggu depan kita akan sambung kepada kalimah-kalimah di dalam ayat yang kita bahaskan dulu, iaitu ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, ya. Kita dah bahaskan habis. Mukminun kita sudah, beriman sudah. Lepas tu isim masdar dia pun sudah, isim fa'il pun kita habisi hari ini dan besok, dan lepas tu kita boleh sambung semula ayat, ya. Kalau saya nak tunjukkan ayat dia yang mana, ya, kita pergi di sini sajalah, ya. Ayat kita dah masih lagi ayat ni, ya. Dah banyak minggu kita membahaskan kalimah-kalimah di dalam ayat. Kita pergi ke word by word ni, ya. Word by word ni, ya, kita ambil surah Al-Baqarah ayat ke-8. Ya, itu ya. Ya, dan surah ini ayat ke-7. Yang ini tengok 2727 ni mana ayat ke-7, turun ke bawah. Ayat ke-8 bermula di sinilah. Ni dia. Ni. Wa minan nasi may yaqulu amanna, ni, ya. So kita sekarang ni membahaskan kalimah yang berkaitan dengan kalimah amanna di dalam ayat ke-8, ya. Itu di mana kita sampai sekarang ni lah. Besok insya-Allah kita habis dan kita boleh sambung, ya. Sambung, mungkin kita ambil sambung bila ni sebenarnya straightforward lah, ya. Ini ada jar wa majrur, ya. Kalau kita nak kupas pun kita akan kupaskan kalimah wabil yaumi ni mengenalnya. Lepas tu dia juga berkaitan dengan al-akhiri, ya. So ini kita akan sambung selepas ni. Mungkin besok hari Khamis, ya, mungkin kita habiskan mukminatun dengan mukminatun. Lepas tu mungkin hari Jumaat ataupun minggu depan, ya, kita mulakan dengan kalimah-kalimah baru insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.